Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Alhamdulillah, kita dah berada di muka surat, kalau dalam buku Maulana Asri ni, siapa-siapa yang ada, muka surat 80 hadis yang ketiga, insya-Allah. Jadi tadi kita dah baca, ataupun sebelum ni, kelas yang sebelum ni kita dah baca matannya dalam bahasa Arab. Jadi kita akan tengok teruslah kepada bincangan dia, insya-Allah. Ini ni dia. Okey, kita terus tengok kepada terjemahan dia daripada matan bahasa Arab ni. Yang pertama, wabi as-sanadil muttasili ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ataupun wabihi ilaihi qala haddatsana Yahya bin Bukair. Jadi kita tengok terjemahan dia. Dengan sanadnya kepada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, itu dengan sanad Maulana Asri kepada Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pun berkata, Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, iaitu siapa? Kepada Imam Bukhari lah. Katanya, iaitu kata Imam Bukhari pula, kata Yahya bin Bukair pula, Al-Laith meriwayatkan kepada kami. Jadi kami di sini ialah Yahya bin Bukair pula. Diambilnya daripada Uqail, daripada macam tu. Jadi kita tengok yang pertama, iaitu Yahya bin Bukair. Siapakah dia Yahya bin Bukair? Beliau ialah Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Qurashi Al-Makhzumi Al-Misri. Maksudnya dia keturunan Quraisy, tapi dan juga keturunan Bani Makhzum, tapi dia tinggal di Mesir. Kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah ni maksudnya gelaran lah. Jadi ayah kepada Zakaria, Abu Zakaria. Yahya bin Bukair meninggal dunia pada tahun 231. Maksudnya dia ni di kurun yang kedua Hijrah. Imam Al-Bukhari membinkannya kepada datuknya, iaitu Bukair. Sepatutnya Yahya bin Abdullah bin Bukair, tapi Imam Al-Bukhari membinkannya kepada Yahya bin Bukair terus, kerana beliau lebih masyhur begitu, sebab Yahya bin Bukair lebih kenali macam tu. Adapun bapanya maka bernama Abdullah. Yahya bin Bukair seorang jadi kita boleh kalau kita nak gunakan nama kita ni bin kepada datuk terus pun boleh. Sebab dalam bahasa Arab istilah bin ni adalah istilah anak, boleh jadi anak, boleh jadi cucu. Boleh jadi cucu, cicit semua sekali, bin. Dia tak ada masalah. Lagi, Yahya bin Bukair adalah salah seorang perawi hujjah di sisi Al-Bukhari. Maksudnya thiqah, dan juga kuat, lebih kuat daripada thiqah, memang hujjah di sisi Bukhari. Muslim dan juga imam-imam hadis yang lain. Maksudnya bukan sahaja Imam Bukhari yang menerimanya sebagai thiqah, tapi Imam Muslim dan juga lain-lain. Terutamanya riwayat-riwayat beliau daripada Al-Laith. Maksudnya kalau kita nampak dalam sanad dia, Yahya bin Bukair daripada Al-Laith, ini yang paling kuat lah. Adakah beliau telah mendengar juga hadis daripada Malik? Sebab Imam Laith dan juga Imam Malik satu zaman. Adakah dia dengar juga hadis daripada Imam Malik? Maka para ulama berbeza pendapat tentangnya. Ada yang kata Yahya bin Bukair ada yang mendengar daripada Imam Malik juga, ada yang kata tak ada. Walaupun begitu, terdapat juga dua tokoh ulama hadis yang mempertikaikan kredibilitinya. Abu Hatim misalnya berkata, kana yufhamu hadha syan yuktabu hadithuhu wala yuhtajju bihi. Bermaksud dia memang memahami ilmu ni. Maksudnya dia memang dalam ilmu hadis ni memang faham. Kana yafhamu hadha syan, maksudnya dia memang faham ilmu hadis ni. Hadisnya ditulis tapi tidak dijadikan hujjah. Yuktab wala yuhtaj. Maksudnya ditulis hadisnya tapi dia tidak dijadikan hujjah. Imam An-Nasai secara mutlak menganggapnya dhaif. Jadi ada juga ulama yang menganggapkan seseorang tu dhaif. Jadi ada setengah-setengah orang dia kata kalau seorang tu dia hanya boleh diterima sahih kalau semua ulama menerimanya sebagai sahih. Tak semestinya. Pendapat yang lebih kuat tentang kedudukannya ialah yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu beliau terbilang sebagai salah seorang hafiz hadis. Maksudnya kuatlah dia punya kedudukan ini bukan semata-mata biasa, tapi dia hafiz hadis.
seorang perawi thiqah dan boleh dijadikan hujjah menurut Al-Bukhari, Muslim dan kebanyakan tokoh-tokoh hadis. Al-Imam Az-Zahabi berkata, Imam Zahabi yang menuliskan tentang rijal hadis, tentang periwayat-periwayat hadis, kata Yahya bin Bukair seorang yang banyak ilmu, arif tentang hadis dan sejarah perawi-perawi, mahir dalam fatwa dan seorang yang benar lagi beragama. Saya tidak mengerti kenapa An-Nasai menganggapnya dhaif. Pernah beliau berkata, dia yakni Yahya bin Bukair tidak thiqah. Ini adalah satu jarh yang tertolak. Maksudnya jarh ni kritikan. Kritikan ni boleh diterima, boleh ditolak juga. Jadi kritikan yang ni tidak boleh diterima. Bukhari dan Muslim berhujah dengannya. Jadi antara sebab kita tak terima kritikan dia sebab Imam Bukhari dan Muslim berhujah dengan dia. Selain itu saya tidak mengetahui ada hadisnya yang mungkar. Ada ke riwayat dia yang mungkar, yang menyalahi ramai periwayat-periwayat yang sahih yang lain. Adakah hadisnya macam tu? Tak ada, kata Az-Zahabi. Ibn Hibban juga memasukkan nama Yahya bin Bukair dalam senarai perawi-perawi thiqat dalam kitab As-Thiqat. Jadi Imam Ibn Hibban ada kitab As-Thiqat. Ini boleh rujuklah rujukan-rujukan dia. Jadi siapakah dia Yahya bin Bukair ni kita dah tengok di sini. Dia ada kaedah secara ringkas lah, saya bagi tahu kaedah dalam ilmu rijal. Dalam ilmu rijal hadis, kalau kita menerima seseorang tu sebagai thiqah, cukup kita bagi tahu dia ni thiqah. Tapi kalau kita nak mengkritik dia, kita nak mengatakan dia ni tidak thiqah ataupun kita nak jarah dia, jadi kena ada sebab. Kita kena sebutkan sebab. Tu dalam kaedah secara umum. Bukannya semestinya begitu, tapi kaedah secara umum dalam ilmu jarah ta'dil ni, kalau kita nak menerima seseorang tu cukup dengan ada orang kata dia ni thiqah. Tapi kalau orang nak menolak dia ataupun nak mengkritik dia punya credibility dia ni, dia kena sebutkan sebab dia. Sebab apa kita tak terima dia? Kena sebut sebab dia secara spesifik. Kata hafazan dia teruk ke ataupun dia pernah macam ni sebab dia. Sebut sebab dia. Kalau tak, dia akan jadi macam ni lah. Orang kata dia tidak thiqah, macam tu je. Tak boleh, tak cukup. Dia kena sebut sebab dia. Apa sebab dia tak thiqah tu, sebutkan sebab dia. Okay, itu Yahya bin Bukair. Habis. Sekarang kita pergi kepada yang ke-28 iaitu biodata Al-Laith bin Sa'ad. Laith bin Sa'ad sezaman dengan Imam Malik tadi saya dah sebut tadi. Laith bin Sa'ad. Beliau ialah Al-Laith bin Sa'ad bin Abdul Rahman Al-Fahmi Al-Misri, juga Mesir. Jadi maksudnya sanad ni sanad Mesir. Imam Bukhari ambil daripada Yahya bin Bukair pun orang Mesir, Yahya bin Bukair pun ambil daripada Laith bin Sa'ad, Mesir juga. Lahir pada tahun 94 Hijrah, maksudnya lagi awal lah. Kunyahnya ialah Abul Harith. Al-Laith adalah salah seorang tabi'in. Dia generasi yang sempat bertemu dengan tabi'in. Tapi dia bukan tabi'in, dia tabi'in. Yang disebut sebagai imam orang-orang Mesir. Dia di negara Mesir, dia adalah imam. Orang besar lah. Seorang imam mujtahid yang terkemuka dan disepakati semua pihak tentang ketokohannya. Beliau juga seorang imam mujtahid. Dia bukannya imam pengikut, tapi dia imam mujtahid. Dia bukan muqallid, dia adalah mujtahid. Yang kaya raya dan terkenal dengan kewarakannya. Dia ni warak. Serta sifat pemurahnya. Dia kaya dan juga dia pemurah. Semua pengarang kitab-kitab utama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuklah ke-6 pengarang Kutubus Sittah, menerima hadis beliau. Ada dalam Kutubus Sittah semua. Al-Imam Az-Zahabi berkata, beliau salah seorang tokoh dan imam yang kukuh, thiqah lagi hujjah tanpa khilaf. Jadi thiqah, hujjah, tak ada khilaf. Az-Zahabi juga berkata, dia yakni Laith bin Sa'ad tidak kurang hebat daripada Malik dan juga Sufyan. Maksudnya, dia kalau nak bandingkan dengan ulama-ulama sezaman dengan dia ni, dia tak kurang hebatnya daripada Malik dengan Sufyan. Al-Imam Syafi'i berkata, dia Al-Laith bin Sa'ad lebih faqih daripada Malik. Jadi kena ingat ni kata-kata Imam Syafi'i ni, iaitu Al-Laith afqah min Malik. Laith ni lebih faqih daripada Imam Malik, lebih pandai fiqh, lebih faqih, lebih faham, lebih pandai fiqh daripada Imam Malik. Cuma murid-muridnya tidak membukukan dan luaskan fiqhnya. Maksudnya, kalau ikutkan Imam Laith ni dia ada mazhab dia sendiri. Dia ada mazhab fiqh sendiri. Kalau pengikut-pengikut dia ni ataupun anak-anak murid dia ni tulis kitab dia, ataupun Imam Laith sendiri menulis dalam bentuk kitab, jadi sekarang ni akan ada mazhab namanya mazhab Laithi. Sekarang ni yang kita ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Kita ada mazhab Laithi. Mungkin kita akan jumpa kadang-kadang, Imam Laith kata apa. Tapi mazhab sebagai satu mazhab tak ada. Sebab apa? Sebab anak murid dia tak tulis. Jadi macam itulah pentingnya seorang anak murid ataupun sebagai guru pun semestinya tulis apa yang dia nak tu. Supaya selepas dia meninggal dunia, tersebar dia punya pemahaman dia ataupun cara pemikiran dia. Sama juga jam Imam Malik, dia tulis kitab Muwatta', jadi kitab dia tu yang tersebar. Muwatta' tu jadi kitab fiqh dia lah. Kalau Imam Laith ni tak ada macam tu. Jadi sebab itulah kata Imam Syafi'i, Al-Laith afqah min Malik. Sebenarnya Laith ni lebih faqih daripada Imam Malik. Berdasarkan kata Imam Syafi'i punya penilaian lah. Sebab Imam Syafi'i duduk dengan Imam Malik lama. Jadi dia boleh kata macam tu.
Al-Laits meriwayatkan hadis daripada ramai sekali tokoh. Antara tokoh yang diambil hadisnya ialah Imam Abu Hanifah. Maksudnya dia pernah mengambil hadis daripada Imam Abu Hanifah, imam besar lah. Para ulama mazhab Hanafi bahkan membilangnya sebagai salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah ni tabi'in, generasi tabi'in. Demikianlah kata Al-Qadhi Syamsuddin Ibnu Khallikan. Ibnu Khallikan ni dalam mazhab Hanafi. Dia kata Imam Laits ni sebenarnya mazhab Hanafi lah sebab dia anak murid utama ataupun anak murid Imam Abu Hanifah. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya juga ramai. Maksudnya selain daripada dia meriwayatkan daripada orang yang meriwayatkan daripada dia pun ramai. Di dalam Kutubus Sittah tidak ada perawi bernama Laits bin Sa'ad selain beliau. Tak ada orang lain kalau sebut Laits ataupun Laits bin Sa'ad dalam Kutubus Sittah, tak ada orang lain, dialah dia. Laits bin Sa'ad. Al-Imam Laits bin Sa'ad meninggal dunia pada hari Jumaat pertengahan bulan Syaban di Mesir pada tahun 175 Hijrah. Dikebumikan di Qarafah, Mesir. Ini dia punya kitab-kitab lah kalau kita nak rujuk tentang Laits. Okey, Laits ambil daripada siapa? Laits ambil daripada Uqail bin Khalid. Beliau ialah Uqail bin Khalid bin Aqil Al-Aili Al-Qurashi Al-Umawi. Ini keturunan Bani Umayyah. Umawi ni Bani Umayyah. Kunyahnya Abu Khalid. Jadi Uqail bin Khalid, ayah dia Khalid, dia pun digunakan kunyah Abu Khalid. Maksudnya dia anak Khalid dan dia letak anak dia pun nama Khalid. Dia adalah ibnu Khalid dan juga ayah kepada Khalid. Dia letak anak dia. Macam tu lah, biasalah. Orang Arab ni biasa macam tu. Selain merupakan seorang perawi thiqah dan thabit. Thiqah, dia ada tinggi sikit pada thiqah, dia panggil thiqah thabit ataupun thiqah thabit. Thiqah yang teguh. Tinggi sikit daripada thiqah saja. Dia boleh jadi thiqah. Macam tu lah. Dia punya darjat-darjat thiqah ni. Beliau juga merupakan salah seorang perawi yang paling kuat periwayatannya daripada Az-Zuhri. Ibnu Syihab, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Di dalam Kutubus Sittah, dia satu-satunya perawi yang namanya terpakai dalam sirah tasghir, iaitu Uqail. Kalau kita jumpa, dan yang lain-lain semuanya sirah mukabbar, iaitu Aqil. Kalau kita jumpa dalam Kutubus Sittah, ejaan dia Ain, Qaf, Ya, Lam. Kita boleh baca Aqil ataupun Uqail. Tapi kalau barisnya depan, Uqail macam tu, sirah tasghir, Uqail, dia seorang, iaitu Uqail bin Khalid. Uqail meninggal dunia di Mesir pada tahun 141 Hijrah. Jadi sanad ni, sanad rantaian Mesir lah. Sanad rantaian Mesir. Yahya bin Bukair, Laits bin Sa'ad, lepas tu Uqail. Uqail meninggal dunia di Mesir pada tahun 141 Hijrah. Ini kitab yang kita boleh rujuk lah. Taqribut Tahdzib, Fathul Bari, Umdatul Qari. Lepas tu, dia ambil daripada siapa? Ibnu Syihab, Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Syihab. Beliau ialah Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab. Nama dia Muhammad, tapi dia punya gelaran dia Abu Bakar. Nampak tak? Abu Bakar ni bukan nama sebenar. Kalau nama sahabat Nabi Abu Bakar pun bukan nama sebenar dia Abu Bakar, tapi gelaran dia, ayah kepada Bakar. Ibnu Syihab, Ibn Abdullah Az-Zuhri Al-Madani. Jadi sekarang dari tadi kita tengok sanad dia Mesir. Sekarang barulah sampai, dah dekat kan dengan Nabi ni, dia makin lama makin ke Madinah lahnya. Al-Madani ni maksudnya Madinah lah. Imam Al-Bukhari membentkannya kepada datuk keduanya. Maksudnya bukan datuk terus, datuk atas lagi, iaitu Syihab. Kalau ikutkan nama dia Muhammad Muslim Ubaidillah. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Tapi terus pergi kepada Syihab. Muhammad bin Syihab, macam tu. Kerana beliau lebih terkenal dengan kunyah itu. Bila sebut Muhammad bin Muslim, tak kenal sangat. Tapi kalau sebut Muhammad bin Ubaidillah, tak kenal juga. Kalau sebut Muhammad bin Syihab, lebih terkenal macam tu. Ibnu Syihab terbilang sebagai salah seorang tabi'in kecil. Jadi dia tak semestinya, kalau tabi'in ni kan orang yang sempat jumpa dengan sahabat kan. Tapi bila dia tabi'in kecil, tak semestinya dia riwayat daripada sahabat. Biasanya dia akan meriwayatkan daripada tabi'in yang lain, yang tua sikit. Beliau tinggal di Syam dan hanya sempat berguru dengan tabi'in besar sahaja. Walaupun dia sempat jumpa dengan sahabat, tapi dia sempat berguru dengan tabi'in besar sahaja. Menurut setengah ulama, beliau sempat juga mendengar sesuatu daripada Anas. Anas sebab sahabat Nabi yang tua. Jadi tak peliklah kalau ada orang yang sempat mendengar apa-apa daripada Anas. Rabi'ah bin Abbad dan juga beberapa orang sahabat yang lain. Ibnu Umar hanya sempat dilihatnya sahaja. Dia pernah tengok je Ibnu Umar tapi tak pernah meriwayatkan apa-apa. Ada juga mengatakan beliau sempat mendengar 2 hadis daripada Ibnu Umar. Ada juga berkata macam tu. Kelebihan dan keistimewaannya sangat banyak. Ketokohannya juga diakui oleh semua orang. Sekumpulan tabi'in besar seperti Atha, Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah sekejap ni, dan lain-lain telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Ibnu Syihab Az-Zuhri meninggal dunia di Syam. Tengok dia punya sanad, dia pergi ke Syam pula ni. Dia ni orang Madinah tapi meninggal di Syam
pada bulan Ramadan tahun 124 Hijrah ketika berumur 72 tahun. Tengok kitab ni lah, Tazkiratul Huffaz, Umdatul Qari. Untuk dapat keterangan lebih mengenai biografi dia ni boleh tengok Tahdzibul Kamal, Tahdzib Al-Asma' wal Lughat, Tabaqat Ibnu Sa'ad dan lain-lain. Okey, tengok sambungan dia punya sanad tu kan. Okey, jadi Yahya bin Bukair ambil daripada Uqail, Uqail ambil daripada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa? Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ataupun nama penuh dia Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri ni dia ambil daripada Urwah bin Zubair. Az-Zuhri ambil daripada Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair anak kepada Zubair. Dia ambil daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi. Bila dah sampai isteri Nabi ni, lepas dia tu terus Nabi lah biasanya. Sesungguhnya beliau, yakni Aisyah berkata, wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah berupa mimpi yang baik. 31, nombor 31. Jadi wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah adalah berupa mimpi yang baik. Ini nombor 31. Apakah kesesuaian hadis dengan tajuk bab? Tajuk bab kita apa? Berhubung dengan perbincangan dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari sebelum ni. Ini adalah hadis yang ketiga dan ini yang paling tepat dengan tajuk. Sebab tajuk dia apa? Bab bagaimana permulaan datangnya wahyu kepada Rasulullah. Kaifa kana bid'ul wahyi. Permulaan wahyu ataupun bad'ul wahyi. Bad'ul wahyi ataupun bid'ul wahyi. Permulaan wahyu. Jadi bila sebut permulaan wahyu, inilah hadis ni kalau ikut kan. Kalau ikut inilah hadis yang paling tepat dengan tajuk. Ini kerana hadis ni ada kenyataan Aisyah radhiyallahu anha yang sebut wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi SAW dalam bentuk mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik-baik. Jadi sebelum Nabi dapat wahyu yang nama Malaikat Jibril dalam Gua Hira sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu, dia nampak mimpi-mimpi yang baik dulu. Berdasarkan beberapa saluran riwayat Bukhari dalam kitab At-Tafsir dan kitab At-Ta'bir. Jadi ni bukan kitab lain ni, ni kitab Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari juga ni. Sahih Bukhari bab-bab besar dipanggil kitab. Jadi cara penamaan bab dalam bahasa Arab ni kita kena tahu juga zaman-zaman dulu ni. Kita tak pakai dah sistem ni zaman sekarang, tapi zaman dulu bab, kalau kitab tu besar, kitab Imam Bukhari kan besar tebal macam tu kan. Tebal, besar. Bila besar, bab dia ada bab besar, dia ada bab kecil, lepas tu dia ada sub topik. Topik, sub topik kan. Kecil-kecil, makin kecil. Yang besar dia panggil kitab. Bab yang besar dia panggil kitab. Lepas tu kecil sikit baru jadi bab. Jadi macam tu Jadi kitab At-Tafsir maksudnya bab besar, namanya bab tafsir. Dalam Sahih Bukhari juga. Dan juga kitab At-Ta'bir maksudnya kitab takbir mimpi. Menghuraikan maksud-maksud mimpi. Ar-ru'ya disifatkan sebagai sadiqah. Maksudnya mimpi disifatkan dengan baik. Ataupun ertinya maksud mimpi yang baik itu adalah mimpi yang benar. Maksudnya mimpi je jadi. Mimpi je jadi. Benda di mimpi je jadi. Jadi menunjukkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah mula mendapat wahyu. Kesesuaiannya dengan tajuk bab yang diadakan oleh Bukhari itu jelas sekali kelihatan. Selain itu, riwayat ini juga menyatakan wahyu berupa Al-Quran yang mula-mula sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping keadaan baginda ketika mula-mula menerima wahyu pertama dan selepasnya. Dalam hadis ini juga cerita macam mana peristiwa Gua Hira, peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Dalam Gua Hira, Iqra', wahyu Iqra'. 83, muka surat 83 sekarang. Sekarang ni kita tengok pada tajuk ni. Mimpi yang dialami para Nabi juga merupakan wahyu. Jadi apa-apa Nabi saja, tak kira lah Nabi Muhammad ke Nabi lain ke, kalau dia mimpi Nabi ni wahyu. Hadis membuktikan, hadis yang kita baca sekarang ni, membuktikan bahawa mimpi Nabi SAW juga merupakan salah satu bentuk wahyu. Dan tidur para Nabi itu tidak sama dengan tidur manusia biasa, sebaik sahaja mereka melelapkan mata. Jadi kalau Nabi tidur, tak sama dengan kita tidur. Tak sama. Sebaliknya tidur para Nabi itu tidak ada bezanya dalam keadaan jaga mereka yang tidak pernah lalai atau terdedah kepada gangguan syaitan. Jadi Nabi ni kalau dia tidur pun dia tidak lalai dan tidak akan kena gangguan syaitan. Macam kalau kita ni tidur kadang-kadang mimpi, ngeri, ataupun kita ni tidur ni tak perasan apa berlaku kan. Kita bila tidur, orang boleh ganggu kita, kita tak perasan dah sebab tak sedar apa dah. Kalau kita solat, tidur habis, kita terlupa habis semua rakaat sebab tak sedar apa dah. Orang imam dah bagi salam pun tak tahu apa dah. Tu
Itu kita. Tapi kalau Nabi tak. Dia tak ada gangguan syaitan dan tidak akan lalai walaupun dia tidur. Oleh yang demikian, apa yang disampaikan kepada mereka semasa tidur samalah seperti apa yang datang kepada mereka sewaktu jaga. Hakikat ini telah diyakini oleh Nabi Ibrahim AS apabila baginda bertekad nekat untuk menyembelih putera kesayangannya setelah mendapat mimpi melakukan demikian. Ini dalam Quran cerita tentang mimpi ini. Namun apa yang menimbulkan persoalan ialah jika mimpi itu benar, kenapakah putera baginda Ismail AS akhirnya telah ditukar dengan seekor kibas? Sebaik sahaja Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher puteranya itu. Sedangkan dalam mimpi tersebut, baginda AS benar-benar hendak menyembelih Ismail AS. Ini menunjukkan bahawa mimpi para Nabi itu seperti mimpi-mimpi benar umatnya terbahagi kepada dua bahagian. Jadi mimpi, walaupun dia adalah satu wahyu, tapi dia terbahagi kepada dua juga. Sebab kalau ikut mimpi itu, dia sembelih anak dia, Ismail. Tapi hakikatnya, dia bukan sembelih anak dia, Ismail. Hakikatnya, dia sembelih kambing juga. Iaitu Allah yang tukar. Kenapa Allah tukar? Kalau kata dia punya mimpi itu, cerita benda betul, jadi kena betul-betul lah sembelih Ismail. Jadi bahagikan kepada dua. Mimpi para Nabi juga terbahagi kepada dua. Iaitu apa? Yang pertama, mimpi yang memerlukan takbir ataupun takwil. Mimpi yang perlu ditafsirkan. Bukanlah literalnya akan jadi macam tu, tapi kena ditafsirkan. Yang kedua, mimpi yang tidak memerlukannya. Tak perlu ditafsirkan, tak perlu ditakwilkan. Maksud mimpi itu tak perlu. Kerana kemudian ia berlaku tepat seperti yang dimimpikan mereka. Kadang-kadang suatu perintah melalui mimpi harus dilaksanakan mengikut zahirnya terlebih dahulu. Maksudnya mula-mula buat yang zahirnya. Mimpi tu nampak sembelih anak nama Ismail ni, sembelih dulu. Buat dulu. Apa yang dizahirkan nampak macam tu, buatnya. Jika Allah SWT mengubah hakikat perlaksanaannya, itu berarti perintah dalam mimpi tersebut adalah sesuatu yang memerlukan ta'bir dan juga ta'wil. Hakikat ini telah disedari oleh Nabi Ismail AS apabila meminta Nabi Ibrahim AS melaksanakan sahaja apa yang ditunjukkan dalam mimpi baginda. Sebaik saja ayahanda itu meminta pendapatnya. Jadi Nabi Ismail pun kata buat dulu seperti yang dalam mimpi itu secara zahir. Lihatlah bagaimana Allah menggambarkan peristiwa itu dan lihat juga bagaimana pengubahan hakikat mimpi seorang Nabi dalam perlaksanaannya telah berlaku menerusi beberapa ayat berikut. Ini cerita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Terjemahan, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, maksudnya dia dah boleh kerja, dah boleh mengangkat barang semua, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayahku, jalankan apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayahanda akan mendapati daku dari kalangan orang-orang yang sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Dan kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Jadi maksud sebenar yang Allah SWT kehendaki daripada kisah Ibrahim dengan Ismail ni, bukanlah zahirnya kena sembelih anak di Ismail, tapi maksud kiasan dia ialah anak tu benda yang paling dikasihi oleh Nabi Ibrahim AS. Maka kiasan dia daripadanya, dia kena sanggup mengorbankan benda yang dia paling kasihani. Itu maksud daripada mimpi tu. Maksud kiasan dan falsafah di sebalik kisah Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Jadi maksud tajuk ni sikit. Sebab dah sebut, kita kena ceritalah apa maksud kiasannya. Maksud ataupun makna kiasan di sebalik kisah ini juga mengajarkan bahawa dalam usaha untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini, kadang-kadang seorang itu haruslah mengorbankan sesuatu yang paling dikasihinya. Jadi kalau kita nak menegakkan agama Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, kadang-kadang kita kena berkorban sikit. Seperti yang Nabi Ibrahim buat, macam tu juga kita
kita kena korbankan sikit. Apa sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban apa? Masa, tenaga kan. Jangan cakap lah. Jadi sama juga kita kalau nak menegakkan syariat Allah, kalau Nabi pun kena buat, apatah lagi kita yang bukan Nabi ni, kena buat juga. Korbankan apa yang kita paling kasihi. Apa yang kita paling kasihi dalam hidup ni? Kita sayang anak, kita sayang apa? Kena korbankan. Bukan korban dengan maksud bunuh dia ataupun sembelih dia, bukan. Tapi termasuk dalam darah sekiranya sesebuah negara Islam diserang atau terbabit dalam kancah peperangan, ibu bapa haruslah merelakan pemergian anak-anak mereka ke medan pertempuran. Ini contoh. Kalau negara kita diserang oleh musuh-musuh yang kafir, maka kita sebagai ibu bapa kena izinkan anak-anak kalau dia dipanggil untuk pergi. Tak boleh kata mak tak izinkan, tak reda, tak rela, tak boleh. Sebab dah negara diserang, tak boleh jihad ataupun membalasnya sudah menjadi fardu ain. Bukankah melepaskan mereka ke medan peperangan seolah-olah mereka merelakan mereka terkorban? Sebaliknya, kalau kita enggan melakukan sebarang pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan tiba suatu ketika di mana negara kita diserang, anak-anak kita akan disembelih di hadapan mata kita sendiri, sebagaimana yang telah berlaku kepada saudara-saudara kita di Kemboja, Bosnia, Palestin dan juga lain-lain. Jadi kita tengok sekarang ni kalau kita tak merelakan tidak mengorbankan apa-apa untuk kita mempertahankan negara kita, akan jadi anak-anak kita pun akan kena juga seperti mana yang berlaku di Kemboja, Bosnia, Palestin ni. Bila dah musuh serang tu, secara macam mana pun akan kena juga. Kena juga. Macam sekarang yang berlaku di Palestin sekarang lah. Tak ada alasan untuk dia membunuh rakyat awam ataupun rakyat sivil kan, masyarakat awam ni. Tapi berlaku, dia bunuh kan. Tak ada alasan. Negara-negara besar dunia ni yang berkuasa veto tak cakap apa. Tetapi sekiranya kita sanggup melakukan pengorbanan yang dituntut demi menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan membiarkan kita mengalami tragedi seumpama itu. Jadi kita kena sanggup korban. Maka Allah akan menggantikannya dengan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Itulah takwilan kepada mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Malangnya pengorbanan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu gagal difahami kebanyakan umat Islam. Kita tak korban, kita duduk tenang. Korban sikit je. Kita ni di Malaysia ni, apa yang kita minta? Diminta korban sikit je. Tahan diri sikit daripada nak, contohlah nak menyokong negara-negara yang menyokong penjajah. Negara-negara yang menyokong penjajah, kita nak tahan diri daripada kita sokong dia. Itu je. Itu pun dah berat dah. Macam dah tak ada benda lain. Tak ada benda lain nak guna. Tapi macam tu lah kita. Meskipun saban tahun mereka menjajaki contoh pengorbanan Nabi Ibrahim. Setiap tahun kita duk baca cerita Nabi Ibrahim dalam khutbah Hari Raya Haji kan. Setiap tahun. Dan juga putera Nabi melalui ibadat korban. Setiap tahun kita duk buat ibadat korban, kita duk baca khutbah, kita duk dengar tazkirah, dengar sirah Nabi ni. Tapi macam tu lah. Kenapa apabila anda dituntut memilih binatang ternakan yang paling sempurna untuk dikorbankan, binatang yang tidak mempunyai sebarang kecacatan walaupun hanya yang terbelah sedikit telinganya. Maksudnya, kalau kita belajar fiqah untuk orang yang nak sembelih korban ni, kalau dia cacat terbelah telinga pun kita tak terima kan. Sebelah telinga tak ada, tak boleh. Kenapa nak yang paling baik kan? Anda menurutinya dengan penuh taat, kita ikut je apa yang fiqah ajar kan, buat. Tetapi apabila agama memerlukan tenaga-tenaga untuk menyebar dan menegakkannya, hanya anak-anak yang tercicir pelajaran akademiknya sahaja ataupun sudah tidak ada harapan lagi untuk meneruskan pengajian sahaja yang dipilih. Maksudnya kalau anak tu dah tak elok dah, degil sangat dah, barulah pergi hantar ke belajar agama ataupun belajar Quran hadis. Orang cerdik-cerdik tak pergi belajar Quran hadis. Mengajar Quran hadis ni tak ambil orang cerdik-cerdik. Macam tu. Kenapa macam tu? Kenapa kita tak korbankan anak-anak kita yang cerdik-cerdik? Anak-anak kita yang pandai-pandai yang dapat beasiswa ke benda, korbankan dia. Tak payah terima beasiswa tu, pergi belajar hadis. Contoh, pergi belajar hadis. Biar cerdik-cerdik pergi, korban. Malah lebih parah lagi keadaannya apabila masyarakat hanya mengantar ke pusat-pusat pengajian agama anak-anak mereka yang sudah tidak mampu lagi dikawal oleh mana-mana institusi pemulihan kerana sudah teruk terjerumus ke dalam gaung keruntuhan akhlak. Dah teruk sangat baru hantar. Jadi kita pun pelik. Kenapa ustaz ni buat perangai pelik-pelik, mengajar benda pelik-pelik? Kenapa ustaz ni tak ikut sunnah Nabi SAW? Kenapa ustaz ni mengajar benda yang tak ada dalam sunnah Nabi SAW? Kita pelik apa bendanya? Kita yang hantar dia. Kita hantar orang yang memang teruk akhlak dia. Jadi dia pun buat macam tu. Kita pun pelik. Apa benda? Kita yang buat. Jadi macam tu. Dalam erti kata yang lain, pusat-pusat pengajian agama itu hanya dianggap sebagai pusat pemulihan akhlak semata-mata oleh masyarakat. Jadi ini yang berlaku. Nas'alullah salamah. Anehnya apabila pusat-pusat pengajian agama gagal mengeluarkan hasil sebagaimana yang diidamkan, masyarakat tanpa segan silu menunding jari ke arah agama.
dan menuduh agama lah sebagai faktor kegagalannya. Jadi bila tak berjaya, dia salahkan agama. Tak ada malunya, salahkan agama. Akibat daripada ketidakseimbangan reaksi dan sikap masyarakat yang membuat penilaian, mereka ternyata semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sikap masyarakat seperti ini sebenarnya jauh sekali daripada konsep pengorbanan yang tersimpan di sebalik kiasan dan juga takwil mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kerana konsep pengorbanan yang dituntut agama adalah pengorbanan sesuatu yang paling dikasihi, bukan sebaliknya. Bukan kita bagi benda yang paling tak elok, kita bagi benda yang paling kita sayang. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan sekali-kali mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu belanjakan harta kamu yang kamu sayangi. Bukan kita belanja harta yang tak sayang dah. Kalau kita nak bagi pakaian tu, pakaian yang dah lusuh, pakaian yang dah rosak, pakaian yang dah lama pakai, yang tak cantik, baru bagi. Yang padahal bagi patut yang kita sayang. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagaimanapun, alhamdulillah senario ini sudah mula berubah semenjak sekitar tahun 90-an. Jadi semenjak tahun sekitar 90-an tu dah mula dah ada yang cerdik-cerdik kita hantar kepada pengajian-pengajian Al-Quran, hadis, pengajian sunnah. Barulah kita nampak hasil dia pada tahun 2023 ni. Habis cerita tentang sedikitlah hikmah daripada tu. Maulana Asri masukkan. Mimpi adalah salah satu saluran wahyu kepada para Nabi. Selain daripada mimpi, ada juga saluran lain. Jadi mimpi ni salah satu. Nabi SAW juga pernah menerima wahyu melalui saluran-saluran yang lain. Baginda SAW pernah bersabda, Ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi orang mukmin merupakan salah satu daripada 46 juzuk bahagian kenabian, iaitu sumber wahyu. Maksudnya ada 46 cara ataupun saluran untuk sampai wahyu kepada nabi-nabi. Orang yang beriman dapat satu je, iaitu mimpi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Awanah, Ibn Abi Shaybah, Abu Daud, At-Tayalisi dan lain-lain. Jika kita manusia biasa juga boleh mengalami mimpi-mimpi yang benar dan kebenarannya terbukti dalam kenyataan betul-betul tepat seperti yang dimimpikan. Maksudnya kita pun kadang-kadang mimpi memang jadi kan. Bukan saya lah, orang manusia lah, manusia biasa. Boleh juga mimpi, tengok-tengok jadi benda tu kan. Kalau manusia biasa boleh, adakah ia betul-betul menepati takwilan dan takbirnya? Cuba bayangkan betapa tepatnya maklumat yang diterima oleh Nabi. Dengan adanya sejumlah 45 lagi saluran wahyu. Selain daripada mimpi ada lagi 45. Dengan itu jelaslah bahawa apa yang sahaja dibawakan oleh Nabi SAW, para Nabi SAW adalah kebenaran yang tidak dapat sama sekali diragui. Habis. Asas-asas ilmu takbir mimpi. Sebab dah cerita sikit ni, Maulana Asri bawakan sikit. Iaitu ilmu takbir mimpi ni dia ada asas. Dia bukannya main hentam je kan. Asal mimpi je kita hentam. Ni maksudnya macam ni. Dia ada asas je. Tersedia di dalam Al-Quran dan juga hadis. Asas-asas ilmu takbir mimpi sebenarnya telah digariskan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Contohnya bila Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu di dalam Al-Quran. Jadi bila Allah mengkiaskan ataupun Allah memisalkan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadi maksudnya sesuatu benda tu boleh ditafsirkan kepada ni. Benda ni pula boleh ditafsirkan kepada ni. Macam tu. Bila Allah sendiri yang mengkiaskan, menyamakan, memisalkan, ia sebenarnya menunjukkan kepada asas takbirnya. Ni pun asas. Kita boleh kata ini satu asas. Misalnya bila Al-Quran menggambarkan bidadari sebagai telur-telur yang tersimpan dengan baik. Lalu ayat dalam surah As-Saffat ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ka'annahunna baydun maknun. Seolah-olah mereka, iaitu bidadari-bidadari syurga ni, seperti telur yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Jadi telur ni dalam bahasa Arab sebut bayd. Bayd ni biasanya telur putih tu. Dekat negara Arab ni biasanya telurnya telur putih. Kita kat Malaysia ni biasa tengok telur warna coklat tu kan. Tapi telur tu bersih lah, dia punya kulit tu bersih je kan. Bersih, putih. Seperti telur yang tersimpan sebaik-baiknya, bukannya telur yang dah tercemar, telur yang kotor, tak. Jadi kalau kita kiaskan, kita kata telur yang cantik ataupun telur yang bersih ni seperti bidadari, kita boleh terjemahkan sebagai bidadari. Maka selain ia hendak menyatakan peri suci dan cantiknya bidadari-bidadari itu, ia juga hendak memberikan satu asas ilmu takbir mimpi di mana telur harus ditakwil dan ditakbirkan dengan wanita. Jadi kalau kita mimpi sebagai mimpi telur, kita harus, maksudnya boleh kita terjemahkan ataupun takwilkan mimpi itu kepada perempuan, wanita.
Takwil dan takbir mimpi seseorang yang mimpi telur seharusnya tidak dilupai kaitannya dengan wanita. Jadi jangan lupa sebab ada ayatnya, ada ayat Qurannya. Jadi macam tu. Seorang yang bermimpi perempuan pula harus diingat kaitannya dengan dunia. Kerana perempuan dalam takbir mimpi bererti dunia. Jadi macam tu juga. Asasnya ialah dalam perjalanan Nabi SAW di malam Mi'raj. Jadi tadi kita ambil contoh daripada Al-Quran. Kalau kita ambil contoh daripada hadis pula, ketika malam Mi'raj Nabi SAW, baginda SAW telah disapa oleh seorang perempuan tua yang telah bongkok 3. Maksudnya dia dah tongkatlah bongkok. Orang perempuan tua ni, setelah ditanya Jibril alaihissalam, baginda diberitahu bahawa itulah dunia. Maksudnya perempuan tu adalah dunia. Jadi kalau kita mimpi perempuan ataupun mimpi wanita, kita boleh terjemahkan kepada dunia. Maksudnya kalau dia mimpi dia dapat perempuan, maksudnya dia boleh dapat apa-apa sahajalah dunia. Daripada dunia ni. Seseorang yang bermimpi pada hakikatnya melihat gambaran atau rupa sesuatu di alam misal. Di alam misal, telur merupakan wanita, manakala perempuan merupakan dunia. Di sana terdapat banyak lagi asas-asas takwilan atau takbir mimpi yang telah disimpulkan oleh alim ulama daripada Al-Quran dan juga hadis. Sebenarnya ada ulama yang memang tulis kitab takbir mimpi. Semuanya dipadankan mereka dengan kaedah dan usul daripada Al-Quran dan hadis juga. Jadi bukan main hentam je, dia ada kaedah dia, dia ada usul dia daripada Al-Quran dan juga hadis juga. Bagaimanapun mimpi yang benar sahaja akan menjadi kenyataan atau mempunyai takwilan. Dan tidak semua orang pula sentiasa mendapat mimpi yang benar itu. Jadi kena ingat juga ni. Iaitu kalau bukan semua mimpi kita kena tafsirkan, takwilkan, buka kitab ulama-ulama kan. Bukan. Dan bukan semua orang pula. Bukan semua mimpi dan bukan semua orang juga yang dapat mimpi yang benar tu. Kalau tak dia cuma mainan je lah, mainan tidur. Petua daripada Rasulullah SAW untuk umatnya mendapat mimpi yang benar. Rasulullah SAW pernah bagi tahu kepada umat dia ataupun petua lah. Petua ni cara kaedah untuk dapat mimpi yang betul. Untuk mendapatkan mimpi yang benar, Nabi SAW pernah memberikan satu panduan penting melalui sabda baginda berikut ini. Idza iqtaraba zaman lam takad ru'yal muslim takdzib wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Di akhir zaman hampir-hampir mimpi orang Muslim tidak berdusta. Bukan mengarut dah. Semakin kita bergerak ke akhir zaman, kalau orang tu Islam, mimpi dia dah mula jadi mimpi yang benar sahaja. Dia dah tak mengarut dah. Bukan mimpi-mimpi mainan dah. Dia semua jadi mimpi betul-betul dah. Tapi ada syaratnya, iaitu orang yang mimpinya paling tepat ataupun paling benar, ialah orang yang paling benar percakapannya. Jadi maksudnya kalau orang tu, dia sentiasa menjaga percakapan dia, dia tidak pernah berbohong walaupun main-main. Berbohong ni tetap haram walaupun kita main-main. Berbohong ni tak haram walaupun kita melawak. Melawak pun kira apa nama ni, berbohong juga. Melawak ni saja nak lawak, nak suruh orang ketawa, berbohong pun haram juga. Jadi siapa yang meninggalkan berbohong-bohong ni, tak pernah cakap bohong. Yang paling benar, itulah yang mimpi dia pun paling benar. Ringkasnya mimpi para Nabi semua punya benar. Sebab apa? Kerana mimpi-mimpi mereka itu semua ada bersifat sadiqah atau salihah. Ini hadis tadi riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi ni semua ni. Kerana atau wadihah, mimpi Nabi ni sifat-sifat dia sama ada sadiqah, salihah, wadihah. Seperti yang dapat difahami daripada keterangan Aisyah dalam hadis di atas bahawa tidak baginda SAW bermimpi melainkan mimpinya muncul seperti sinaran pagi. Sinaran pagi ni maksudnya terang dan jelas. Ini bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab bila dia kata sesuatu itu ibarat sinaran pagi. Terang jelas. Selepas malam yang gelita kan kita akan datang dengan sinaran pagi matahari tu kan. Jadi orang Arab dia menyamakan sesuatu yang jelas seperti sinaran pagi. Kita tak tahulah, kita kata jelas seperti apa kan. Tapi dalam bahasa Arab kalau sebut jelas kata jelas seperti sinaran pagi. Adapun mimpi-mimpi yang mengarut atau bercelaru yang disebut sebagai abghathu ahlam. Dalam cerita Nabi Yusuf tu kan ada sebut abghathu ahlam, masa raja tu mimpi. Itu hanya merupakan sifat mimpi manusia biasa yang bukan Nabi. Jadi kalau bukan Nabi, dia namakan abghath ahlam. Maksudnya mengarut-ngarut je lah. Mimpi mengarut. Dalam mimpi tu dia nampak benda ni, mimpi dia ngarut tu. Mengarut. Jadi itu dia panggil abghath ahlam. Kita tengok. Baginda SAW melainkan mimpinya muncul seperti sinaran pagi. Ini 32 tadi ya. Bila maksud mimpi Nabi ni seperti sinaran pagi, apa maksud dia? Keterangan Aisyah ini mungkin mengandungi dua maksud berikut. Jadi boleh jadi maksud seperti sinaran pagi. Apa maksud seperti sinaran pagi? Mungkin ada dua maksud. Yang pertama,
mimpi-mimpi Nabi itu amat jelas, tidak memerlukan takbir. Apa yang berlaku kemudiannya benar-benar seperti yang dimimpikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertamalah, maksud seperti sinaran pagi, maksudnya jelas. Jelas, tidak memerlukan kepada takwil ataupun tafsir mimpi. Tak payah. Jelas jadi macam apa yang dimimpikan. Yang kedua, maksud dia boleh jadi juga mimpi-mimpi baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu merupakan mimpi-mimpi yang menggembirakan sebagai tabsyir, berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya bagai kegembiraan yang dialami seseorang yang melihat kemunculan cahaya pagi yang ditunggu-tunggunya sepanjang malam. Jadi orang yang dah lama duduk dalam gelap ni, kalau orang tak ada elektrik lagi lah faham kan, macam asyik gelap je kan, nak menulis tak boleh, nak buat kerja apa tak nampak. Jadi bila datangnya pagi, dia mula seronok. Jadi macam tu juga mimpi Nabi tu menggembirakan. Ini boleh rujuk dalam Fadlul Bari. Fadlul Bari. Tengok lagi, sambung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Bila dah datang mimpi ni, mimpi yang benar ni, Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun suka menyendiri. Macam mana jadi macam tu tengok. Antara sebab hikmah dan faedah di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri selepas mendapat mimpi-mimpi yang baik. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak mimpi je suka bersendirian? Kenapa Rasulullah suka menyendiri? Disebut dalam bahasa Arab khalwat. Khalwat. Maksudnya bersendiri. Khalwat ni daripada perkataan khulu, tak ada apa-apa, kosong. Khulu, kosong. Baik dan terang. Para ulama telah mengemukakan beberapa sebab, hikmah dan faedah di sebalik menyendiri untuk beribadah. Kalau kita beribadah ni, kita beribadah seorang-seorang, secara tersembunyi, dalam keadaan sunyi. Ada faedah dia. Antaranya disebutkan oleh para ulama ialah, yang pertama, hati seseorang yang menyendiri akan menjadi hening, bening dan juga tenang. Ni maksud khalwah lah. Bila kita duduk seorang-seorang tu, kita nak beribadah lebih tenang. Yang kedua, dia akan mendapat kemudahan dan keselesaan untuk beribadah. Bila duduk seorang-seorang tu lebih selesa. Yang ketiga, terhindar daripada pelbagai kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Kalau duduk seorang-seorang menyendiri daripada masyarakat ni, tak nampaklah benda-benda mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dia boleh fokus kepada ibadah dia. Yang ketiga, terhindar daripada pelbagai kemungkaran. Yang keempat, jauh daripada hiruk pikuk dunia. Tak adalah bunyi bising sana kemari kan, bunyi kereta, bunyi motor, bunyi macam-macam. Jadi jauh daripada hiruk pikuk dunia, lebih jelas lagi lah. Yang kelima, lebih khusyuk ketika beribadat dan terhindar daripada perasaan riak atau menunjuk-nunjuk. Jadi kalau dia duduk depan orang, kan orang tengok pula. Bila orang tengok, dia datang. Perasaan kita orang tu nampak bagus kau ni. Jadi bila tak ada, jelas. Jelas dia lebih terpelihara daripada menunjuk-nunjuk. Yang keenam, dalam keadaan bersendirian dan keseorangan, seseorang lebih merasakan kekerdilan dan kehinaan dirinya di hadapan Allah SWT. Barulah dia sedar. Yang kita ni, kalau kita duduk seorang-seorang, barulah kita sedar yang kita ni sebenarnya hanyalah seorang manusia biasa sahaja di hadapan Allah SWT. Yang ketujuh, dalam keadaan itu, seorang yang akan terputus daripada segala keselesaan dunia dan perkara-perkara yang diingini nafsunya. Bila duduk seorang-seorang, barulah kita nampak kan, tak ada gunanya dunia ni. Tak ada pun dunia sekitar kita ni, tak ada pun. Yang ada hanyalah kita saja, badan kita ni saja. Jadi terhindar daripada nafsu. Yang ke-8, mendapat banyak peluang untuk berfikir dan menginsafi diri. Bila duduk ramai-ramai tak sempat berfikir, bila duduk seorang-seorang barulah dapat masa untuk berfikir. Yang ke-9, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan wahyu, maka perlu sekali jiwa beliau dipersiapkan untuknya. Jadi Nabi diberi ilham untuk dia suka bersendiri. Selepas daripada mimpi itu, dia beri ilham supaya dia suka menyendiri, supaya dia bersedia. Antara persiapan diperlukan ialah jiwa yang tenang, hati yang dapat memberikan sepenuh tumpuan dan juga perhatian. Boleh tengok Kashful Bari. Okey, habis. Sama balik. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira. Rasulullah duduk seorang-seorang bersendiri ataupun berkhalwat di Gua Hira. Jadi khalwat ni maksudnya duduk bersendirian ataupun kosong daripada orang lain. Selepas mendapat mimpi tersebut, di samping kejadian-kejadian aneh yang baginda alami seperti disapa dengan salam oleh batu-batu dan pokok-pokok. Jadi Nabi mula, selepas daripada dia mimpi tu, dia mula dengar salam. Pokok bagi salam kepada dia. Batu bagi salam kepada dia. Dia mula dengar. Ada peristiwa-peristiwa pelik macam tu. Baginda suka menyendiri dan mula berfikir serta menghayati maksud di sebalik mimpi-mimpi dan apa yang telah dialaminya itu. Dia pun mula fikir, kenapa dia dapat mimpi tu? Apa maksud mimpi tu? Kenapa dia dengar bagi salam? Kenapa dia mula dengar pokok batu bagi salam kepada dia? Baginda menjadikan keheningan sebuah gua di Bukit Hira. Sekarang terkenal dengan nama Jabal Nur.
yang jaraknya lebih kurang 3 batu dari kota Mekah sebagai tempat memencirkan diri. Jabal ni maksudnya bukit lah, bukit ataupun gunung. Nur maksudnya cahaya. Di samping dapat menjauhkan diri daripada hiruk pikuk kehidupan kota Mekah dan pelbagai ragam penghuninya, baginda juga duduk beribadat di sana sepanjang tempoh pengasihan diri dalam Gua Hira yang sempit. Gua Hira ni dia sempit je. Dia bukan luas macam Gua Kelam ataupun apa lagi, macam Batu Cave, tak. Gua dalam bahasa Arab dia ada 2 perkataan. Yang pertama, kahfi. Orang putih sebut cave, kahf. Orang Arab sebut kahf, orang putih sebut cave. Kahfi yang Ashabul Kahfi tu dia besar, boleh masuk ramai orang, boleh berdiri, boleh berjalan, boleh buat rumah ke apa, tu dipanggil kahf. Tapi kalau kecil, lubang je, sempit je, tu dipanggil ghar. Ghar. Jadi yang Nabi duduk ni ghar Hira. Baginda hanya akan pulang apabila perasaan rindu kepada keluarga tidak dapat dibendung lagi. Kalau tak, dia suka duduk seorang-seorang di situ. Setelah pulang menemui keluarga, bekalan untuk tempoh pengasihan seterusnya disediakan. Keluarga dia yang sediakan, isteri dia yang sediakan. Malah kadang-kadang apabila baginda tidak pulang untuk mengambil bekalan, Khadijah radhiyallahu anha akan membawa sendiri bekalan untuk mendaki bongkah-bongkah batu Bukit Hira. Demikianlah rutin yang terpaksa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sebelum Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu yang amat besar di sebalik pengorbanan melalui hijrah dan penyendirian di Gua Hira. Namun sesebuah anugerah yang baik hasil daripada tafakkur dan penyendirian hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mempunyai niat dan hati yang suci saja. Jadi kalau kita ni tak payahlah saja-saja pergi memencilkan diri, duduk seorang-seorang dengan niat nak dapat wahyu. Sebab yang dapat wahyunya hanyalah orang yang niat dan hati yang suci sahaja. Bukannya main-main. Ataupun dia berniat nak dapat nama ataupun niat nak popular ke apa, tak dapat. Sebaliknya jika seseorang mempunyai hati yang tidak baik, bersendirian bukanlah satu cara yang bermanfaat untuk dia. Malah ada tersebut dalam sebuah hadis bahawa syaitan akan mengambil kesempatan untuk meniupkan bisikan-bisikan jahat apabila seseorang itu bersendirian. Jadi kalau orang yang jahat lagi bersendiri, lagi syaitan suka. Sebab dia tak ada siapa-siapa yang boleh tegur dia. Jadi dia kalau tak duduk dengan orang soleh ni, dia akan buat perancang untuk buat benda-benda yang jahat. Hikmah di sebalik pemilihan Gua Hira. Kenapa pilih Gua Hira sebagai tempat tafakur, tempat beribadah? Antara faktor mengapa Nabi SAW memilih sebuah gua yang berada di atas Bukit Hira sebagai tempat tahannus. Tahannus ni yang disebut dalam lafaz Aisyah. Aisyah kata tahannus. Kemudian ada tafsiran terus, kalau kita baca dalam mata Arab tu terus sebut tahannus ialah ta'abbud, iaitu ibadat. Tahannus bererti beribadat. Jadi dalam huraian ni Maulana Asri pun sebut tahannus juga. Kenapa Nabi pilih Gua Hira? Yang pertama, tempat itu adalah tempat yang sama pernah dijadikan tempat tahannus oleh datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun ada dalam sejarah pernah bertahannus ataupun duduk seorang-seorang untuk beribadat. Dalam sejarahnya sebut di situ juga, di Gua Hira juga. Yang kedua, seseorang yang inginkan ketinggian atau kelebihan dalam agama haruslah mengasingkan dirinya daripada aktiviti keduniaan. Kalau kita nak dapatkan ketinggian dalam akhirat kita kena bersedia untuk mengasingkan diri daripada perkara-perkara dunia. Dekat dunia ni mungkin orang hidup dengan mewah, kereta, rumah besar, duit banyak, perniagaan besar. Jadi orang yang nak dapatkan kelebihan akhirat, dia kena bersedia mengasingkan diri daripada perkara-perkara dunia macam tu. Terutamanya dengan tinggal bersendirian demi merenung dan memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyucikan diri daripada segala macam pengaruh dunia, barulah dia akan berjaya mendapatkan kebaikan hasil daripada tindakan menyendiri seperti itu. Yang ketiga, daripada jarak dan posisi gua, Nabi SAW melihat bangunan Kaabah dengan baik. Maksudnya Nabi pilih Gua Hira ni, dia boleh nampak daripada situ, boleh nampak Kaabah. Jadi kalau kita naik, saya tak pastinya, saya tak pernah naik. Saya pun tak teringin nak naik pun. Tak ada fadilat. Tapi kalau naik, untuk mengambil, kita panggil apa? Bukan mengambil, untuk belajar sejarah. Jadi belajar sejarah bagus untuk, belajar sejarah ni bagus untuk kita mengambil pengajaran. Jadi kalau siapa yang nak belajar sejarah, pergi ke situ, boleh pastikan betul ke nampak Kaabah daripada situ. Memandang Kaabah juga merupakan satu ibadah. Ini bererti dengan berada di gua itu, Nabi SAW dapat melakukan 3 ibadah. Pertamanya ialah bersendirian, keduanya beribadah, ketiganya ialah memandang Kaabah. Jadi ketiga-tiga ni adalah ibadah. Ada ibadah bersendirian, iaitu benda-benda yang sunat. Biasanya kita buat secara bersendirian. Kita nak solat qiyam. Qiyam ni sunatnya bersendirian.
ia adalah pendapat Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu anhu rahimahullah. Ibnu Abi Jamrah pun ada mukhtasar sahih Imam Bukhari, dia ada buat ringkasan. Dia pilih hadis-hadis yang menjadi bagi dia inilah dia yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dia buat mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Yang keempat, jarak Gua Hira yang berdekatan dengan kota Makkah tidak akan menimbulkan sebarang kesangsian kepada penduduknya terhadap kebenaran yang akan dibawa oleh Nabi SAW. Ini kerana kalau Nabi memilih suatu tempat yang tidak diketahui oleh penduduk Makkah, jadi Gua Hira ni bukanlah benda rahsia, sebab Abdul Muttalib pun pernah naik. Bukannya kata tempat rahsia yang tidak diketahui orang, bukan menyorok. Sebab apa? Sebab kalau dia rahsia, orang tak tahu, ataupun Nabi pergi tempat yang lagi jauh ke, apa jadi? Mereka pasti akan meragui sumber. Kata Nabi pergi belajar ke apa? Pergi belajar dengan siapa-siapa ke? Yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, jarak yang sederhana jauhnya itu memungkinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan segera jika ada sesuatu yang tidak diingini menimpa keluarga. Memberikan apa-apa keperluan baginda. Khadijah isteri Nabi juga sekali-sekali dia boleh pergi juga kepada gua tu untuk berikan keperluan. Jadi bukanlah kata Nabi tinggalkan keluarga dia, tak tahu ke mana, bukan. Dia pergi ke tempat yang tak jauh sangat, sederhana jaraknya. Isteri dia boleh datang, Nabi pun boleh balik. Boleh tengok dalam Fathul Bari, dalam Irsyadus Sari. Sama balik. Yang terakhir untuk malam ni, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus, iaitu beribadat. Nampak dia dalam matan Arab pun ada terjemahan terus. Tahannus itu ialah beribadat. Kita pergi kepada uraian. Erti tahannus. Tahannus ada maksud yang luas, tapi perawi sendiri telah menafsirkan wa huwa ta'abbud al-layali zawatid adad. Beribadat beberapa malam. Itu maksudnya tahannus. Mengikut At-Tibi dan kebanyakan ulama hadis, tafsiran ini dibuat oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini bukan kata-kata Aisyah. Ni siapa-siapa yang belajar hadis ni, kita kan tahu betapa terperincinya ilmu hadis sampai dia tahu dalam matan yang sama tu dekat mana kata-kata Aisyah dan dekat mana bukan kata-kata Aisyah. Kata yang sini adalah kata-kata Az-Zuhri. Tengok kalau kita tengok dalam dia punya sanad dia, yang ambil daripada Aisyah Urwah bin Zubair. Yang ambil daripada Urwah bin Zubair ialah Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab. Banyak nak kena naik atas ni. Tengok balik dia punya. Ni lah, tak payah tengok sini. Ibnu Syihab Az-Zuhri, Uqail ambil daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri ambil daripada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi macam mana ulama boleh bezakan yang mana yang Aisyah cerita, yang mana yang Urwah kata ke, ataupun sebenarnya Az-Zuhri yang kata. Macam mana ulama boleh tahu? Dengan cara membandingkan di antara sanad-sanad. Oi, turun balik. Muka surat 89. Erti tahannus. Tafsiran dibuat oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dan disisipkannya ke dalam matan. Matan ni maksudnya teks. Teks hadis tadi. Ia bukan tafsiran dibuat oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Dalam ilmu hadis, sisipan maksudnya termasuk ni, kata-kata termasuk ke dalam hadis ni ataupun termasuk dalam sanad ni, daripada perawi dipanggil mudraj minar rawi. Mudraj. Termasuk, tersisip. Daraj ni kalau kita belajar bahasa Arab, maksudnya laci ataupun anak tangga. Sebab dia berada di tengah-tengah kan. Kalau tangga tu kita nak naik atas, tengah-tengah tu kena ada anak tangga. Tu anak tu dia panggil daraj. Laci bersama kan. Ni apa ni, meja. Meja tu ada, bawah meja tu bukan bawah terus ke lantai. Dia ada laci. Jadi laci macam tu. Daraj. Jadi mudraj maksudnya dia termasuk, tersisip. Boleh jadi ya. Perawi Ibnu Syihab Az-Zuhri mentafsirkan dengan ibadah supaya maknanya mudah difahami. Sebab perkataan tahannus ni tak mudah difahami. Perkataan ta'abbud ataupun beribadat senang faham. Orang faham, beribadat punya. Walau bagaimanapun, jika riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang asal dikekalkan, makna bagi perkataan tahannus akan menjadi lebih luas dan lebih fleksibel lagi. Kata akar bagi perkataan tahannus adalah hins. Sebab apa dia kena terjemahkan? Ada sebab. Sebab apa Ibnu Syihab Az-Zuhri terus terjemahkan? Ada sebabnya. Sebab kata dasar, kata akar bagi perkataan tahannus adalah al-hins. Hins ni maksudnya dosa, keburukan, langgar sumpah, kecenderungan kepada kebatilan, syirik dan mensekutukan Allah. Dari ilmu saraf,
Bina atau makna bagi perkataan yatahannath adalah izalah, salb atau khuruj yang bermaksud menghilangkan, maksudnya membuang, menjauhi ataupun keluar. Jadi maksud asal perkataan tahannus ialah menghilangkan, membuang, menjauhi atau keluar daripada makna kata akarnya iaitu dosa. Jadi kalau kita kata ta'atham maksudnya menghilangkan dosa. Jadi perkataan tahannus maksudnya menghilangkan dosa juga. Macam tu. Kalau kita belajar ilmu saraf. Namun dalam setengah-setengah riwayat, di tempat lafaz tahannus itu adalah lafaz tahannuf, huruf fa di belakang dia, yang bermaksud cuba beribadat mengikut agama Hanif. Jadi kata dasar dia Hanif. Ha, nun, fa. Hanif. Agama Tauhid. Iaitu agama yang lurus, Hanif. Iaitu agama Nabi Ibrahim AS. Orang-orang Arab sering menukarkan huruf fa dengan huruf tha. Fa dengan tha ni biasa ditukarkan dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab saja. Kalau kita tengok bahasa Inggeris pun sama. Contohnya WITH, kita sebut with pun boleh, with pun boleh. Dua-dua boleh. Tha dengan fa ni biasa tukar dalam bahasa Arab. Oleh itu mungkin sekali perkataan yatahannath sebenarnya adalah perkataan yatahannaf. Selain itu, tahannus juga bermaksud berfikir, mengkaji, merenungi keajaiban Allah SWT dan sebagainya. Sisipan perawi dalam kata-kata perawi yang asal atau sabda Nabi SAW dengan maksud menguraikan erti sesuatu perkataan di dalamnya adakala boleh diterima dalam periwayat hadis. Jadi maksudnya dalam kita meriwayatkan hadis, kalau ikutkan kita tak boleh main tambah perkataan-perkataan lain tengah-tengah tu. Dia akan menjadikan perkataan-perkataan tu sebagai dhaif. Sebab perkataan tu bukan hadis Nabi. Jadi kita boleh jadi perkataan tu, maksudnya hadis tu sahih, tapi perkataan tu dhaif. Sebab dia bukan hadis Nabi. Boleh jadi ya. Tapi kadang-kadang boleh terima. Macam dalam kes ni, kebanyakan ulama terima. Walaupun dia adalah tambahan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri dan dia tak kata, ni Aisyah kata ataupun Urwah kata ataupun Nabi kata. Tak. Tapi tetap diterima. Tetapi kita tidak dituntut supaya terikat dengan pentafsiran berdasarkan sisipan tersebut. Cumanya, kita tidaklah dituntut. Maksudnya kita ni mesti percaya apa yang ditafsirkan oleh Az-Zuhri tadi. Tidak semestinya. Tak semestinya. Sama juga dengan kalau dia disebut oleh sahabat Nabi. Kadang-kadang sahabat tu kata, ini adalah sebab nuzul ayat sekian-sekian. Tak semestinya kita terima. Kita kata, maksudnya kita tolak sahabat Nabi. Bukan. Sebab dia bukan maksum. Ingat tu. Selain Nabi SAW, dia bukan maksum. Bila bukan maksum, dia boleh tersilap juga. Boleh tersalah juga. Sebab tu tidak wajib kita menerima. Kalau dia maksum, dia wajib terima. Macam Nabi kata. Apa yang Nabi kata, confirm Nabi kata, ataupun yang Quran kata, wajib terima. Kalau tak terima, kita berdosa. Tapi kalau ni, dia kata-kata orang, dia baik, orang yang baik, orang yang bagus. Tapi tak wajib kita terima. Sebab kalau kita wajib terima, macam kita mengatakan dia maksum pula. Habislah perbincangan kita untuk malam ni, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup dulu untuk tajuk ni malam ni. Kalau ada soalan, saya buka terus lah. Kalau ada soalan, kalau tak ada pun tak apa, insya-Allah. Wallahu'alam. Okay, silakan. Kalau ada soalan, saya biarkan sekejap dalam masa beberapa saat ni. Kalau tak ada, insya-Allah kita cukup dulu sampai ke sini, insya-Allah. Silakan, ada yang angkat tangan tu? Ke nak tengok kat komen? Ada tulis? Ya, bagus. Dalam komen ada soalan. Menurut hadis tentang mimpi orang soleh ialah satu dari 46 bahagian kebenabian. Adakah itu maknanya jika orang soleh menyampaikan maksud mimpi beliau, kita boleh beramal dengannya? Maksudnya, maksud saya sudah tentu selagi ia tidak bercanggah dengan syariat. Okey, macam ni. Yang pertama, macam mana kita nak jelaskan dia tu soleh ke tak? Itu satu. Yang pertama lah. Yang pertama, macam mana kita nak tahu dia soleh ke tak? Dia mengaku ke orang yang mengsolehkan dia? Siapa yang kata dia soleh? Itu satu, nombor satu. Kalau kita dah lepas dah nombor satu, maksudnya kita jelas dia ni soleh. Tak ada pertikaian, dia soleh. Okey, jelas nombor satu selesai. Kalau dia jelas soleh, macam mana pentafsiran tu dibuat? Adakah dia sendiri yang tafsirkan? Ataupun orang yang tafsirkan? Macam mana pentafsiran tu dibuat? Okey, itu yang kedua. Kalau dia sendiri yang tafsirkan, kembali kepada kaedah tadilah, iaitu dia ni orang soleh, baik, tapi dia punya pentafsiran tak semestinya betul. Tak semestinya betul. Sebab dia manusia juga, manusia biasa juga, tafsiran dia. Okey, itu yang kedua. Maksudnya kalau lepas nombor dua, kalau orang lain pula yang tafsirkan, ataupun tak ada tafsiran lain, kaedah yang digunakan tu adalah kaedah apa? Dia gunakan kaedah apa bila tafsirkan mimpi dia tu? Kalau orang lain, kalau bukan dia sendiri, dia orang lain yang tafsirkan. Dia guna kaedah apa? Adakah kaedah tu mengikut yang para ulama gariskan? Contoh macam Maulana Asri bagi tadi kan. Contohnya telur ataupun perempuan ditafsirkan sebagai
dunia, tu semua tu. Tu ada kaedah daripada Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya ada asal, ada usul daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi kalau lepas semua benda ni, okey, baru kita pergi kepada soalan dia, iaitu kalau dia punya mimpi tu ada syariat. Sekarang baru pergi ke situ. Sekarang ni persoalan dia, adakah mimpi-mimpi yang baik ni, maksud dia menyampaikan syariat yang baru? Ini mustahil. Sebab syariat hanya disampaikan oleh Nabi sahaja. Syariat hanya disampaikan oleh Nabi sahaja. Yang boleh kita dapat sebagai orang mukmin ni atau orang yang beriman ni, bukan saya, orang siapa-siapa je lah. Yang boleh dapat ni adalah khabar, tanabbuk, khabar yang akan berlaku. Tu boleh jadi. Mimpi orang soleh ni dia dapat sebagai khabar, pemberitahuan apa yang akan berlaku dan jadi macam apa yang dia mimpikan. Tapi untuk dapat syariat itu mustahil, sebab syariat ni hanyalah Nabi sahaja. Sebab apa saya kata mustahil? Sebab syariat sudah berakhir apabila Nabi SAW meninggal dunia. Tak ada dah syariat. Jadi kalau dia mimpi tu sampaikan syariat, kita tahu dia bukan betul, tak betul. Contoh syariat apa? Contoh syariat dia bagi tahu kena solat sekian-sekian, kena buat amalan sekian-sekian, jadi itu syariat. Syariat tak boleh macam tu. Jadi selagi mana tidak bercanggah dengan syariah, maksudnya dia kalau dia memberitahu suruh buat satu-satu amalan. Okey, kalau katakan dia ada suruh buat amalan, amalan tu wujud. Dia ada suruh buat amalan. Dalam mimpi tu dia mimpi apa-apa, dalam mimpi tu dia suruh untuk buat apa-apa. Jadi kita katakan itu khusus untuk dia. Kalau katakan contohlah, dia mimpi suruh puasa hari Isnin minggu depan, dia pun macam sudah dalam mimpi ni suruh puasa hari Isnin minggu depan, aku ni orang yang soleh. Ataupun dia telah ditazkiyah oleh para ulama sebagai orang soleh. Jadi dia pun mimpi puasa je lah pada Isnin depan. Ini berlaku kepada ada sahabat-sahabat Nabi juga. Jadi macam tu. Jadi puasa lah untuk dia. Maksudnya bukanlah menjadi kewajipan kepada dia untuk menyampaikan kepada orang. Dah jadi macam Rasul pula kan. Menerima dan menyampaikan. Tak menjadi kewajipan kepada dia untuk disampaikan kepada orang. Sebab kalau benda tu penting, mustahak, Allah Ta'ala tak sampaikan melalui cara tu. Kalau benda tu penting, mustahak, orang lain boleh jatuh kafir kalau tak percaya. Bukan macam tu caranya. Habis. Okay. Soalan lain. Bagaimana ingin memahami kisah Nabi terlajak tidur selepas perang akibat Bilal terlelap dengan kenyataan Nabi tidak lalai dalam tidurnya? Ya, Nabi tidak lalai. Kalau berlaku terlajak macam dalam kes Bilal tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam hadis kan? Dalam Al-Quran pun ada Allah SWT sebut. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Jadi ada illa ma sya Allah tu. Nabi ni tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi bila ada berlaku kes tu, supaya dia ada benda nak diajarkan kepada kita, iaitu kalau kita terlajak tidur, apa nak buat. Jadi macam itulah, sebab itulah Nabi pernah terlajak tidur. Dalam kes Bilal tu, masa yang Nabi suruh Bilal bertugas, tapi Bilal tak bertugas. Bilal tidur juga. Bilal tidur juga. Jadi sebab apa? Sebab nak mengajar kita. Kalau kita terlajak bangun, subuh, apa nak buat? Jadi ada perbincangan ulama tu. Boleh tak kita berpindah tempat ke? Adakah kita mesti terus juga solat? Waktu kita terjaga tu terus solat. Boleh tak kita tangguhkan? Sebab kok mana pun waktu subuh dah habis. Macam tu lah. Ada perbincangan ni. Jadi jawapan dia, benda yang berlaku kepada Nabi, kalau nampak bagi kita macam sebab Nabi lalai ataupun sebab Nabi leka, jawapan dia untuk menjadi syariat kepada kita yang manusia biasa ni, yang akan lalai dan leka ni, apa nak buat kalau jadi. Okay, dah. Adakah dapat pahala panjat Gua Hira atau Gua Sur bila kita buat umrah? Tadi saya dah sebut tadi. Tengok balik rekaman. Khusus sahaja. Khusus apa? Tu maksud tadi. Maksudnya mimpi. Kalau dia ada mimpi apa-apa, nak mengajar dia syariat buat apa-apa, untuk dia lah. Untuk orang tu. Tidak disuruh pun untuk dia sampaikan. Dia bukannya Nabi nak sampaikan kepada orang. Macam Rasul pula. Tak ada apa-apa. Jadi boleh tak ada masalah. Bukan saya kata mustahil. Orang mimpi ni dia dapat apa-apa. Nabi suruh dia beramal sekian-sekian. Tak ada masalah. Contoh macam ada sahabat Nabi juga ada dalam kisah-kisah sahabat ni, ada juga sahabat Nabi dia mimpi Nabi suruh dia buat amalan. Tapi amalan tu bukan amalan baru, amalan sedia ada. Macam contoh saya bagi tadi, puasa hari Isnin. Memang dah sedia ada, wujud dah amalan tu. Cuma dalam mimpi tu dia dengar ataupun dia nampak suruh puasa hari Isnin minggu depan, dia pun puasa je lah minggu depan tu puasa. Macam tu. Jadi untuk dia lah, bukan untuk disampaikan, bukan amalan baru. Okey dah, ada lagi soalan lain? Silakan. Kalau ada soalan-soalan dalam bentuk lisan, silakan.
Okey, insya-Allah kalau tak ada soalan, kita cukup sampai sini dulu insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa, melapangkan masa bersama dengan kita. Minta maaf kalau